Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'du. Yang berusaha imam masjid, merangkap pengurusi majlis, saf pimpinan, jawatan masjid Nurul Salam, pegawai-pegawai masjid, Imam Bilal Siap, alim ulama, tutup guru, para ustaz, ustazah, hadirin hadirat dan pelajar, putera-puteri sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah mencipta kita dan menciptakan sekalian alam ni. Alhamdulillah, dialah yang melahirkan kita melalui mak ayah kita, yang bila mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah, diberi kita pula satu keadaan, dibesarkan kita dengan satu persekitaran memudahkan kita ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Itu semua kurniaan dia. Alhamdulillah, diberi pula kepada kita kesedaran, keinginan untuk belajar, menjunjung titah perintah dan arahan supaya mengenal Allah Ta'ala. Begitu juga mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dua perkara ni ialah perkara paling besar dan asas dalam keseluruhan hidup kita. Yang kejayaan hidup kita adalah di atas teras mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Alhamdulillah, alhamdulillah diberikan kita lapangan masa untuk bertemu pagi ini dan dapat berkumpul dalam masjid ini, insya-Allah, untuk kita membuat satu daurah sempena ada cuti merdeka. Mudah-mudahan merdeka yang zahir ni merdeka lah. Kita pun selalu sebut merdeka, tapi sebenarnya insya-Allah dengan kita belajar nanti, kalau kita perhati, banyak perkara yang belum kita merdeka lagi. Khasnya nak merdekakan diri daripada belenggu syaitan nafsu, nak merdekakan diri daripada kealpaan dosa maksiat, belum merdeka lagi. Merdeka hakiki adalah apabila menjejakkan kaki kanan dalam syurga. Itu saya mengaji almarhum Tok Guru Patih selalu dia sebut. Kita ni, dia kata, merdeka ni masuk kaki kanan, langkah masuk syurga tu, selesai lah. Selagi belum tu, belum merdeka lah. Jadi merdeka yang ada ni, merdeka macam ni lah. Saya pun tak urai tu, saya ambil masa pula. Syukur kita di atas orang duk sambut merdeka, duk belarak, kita main masjid. Alhamdulillah. Jadi syukur kita pada pagi ni, di atas segala nikmat tersebut. Begitu juga nikmat-nikmat yang kalau kita nak sebut satu persatu tak terhitung kita. Kewajipan pada kita mengenal nikmat ni datang pada dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita meletakkan nikmat tu di tempat yang disuruh, insya-Allah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, insya-Allah kita nak mulakan daurah kita ni
dengan menggunakan risalah kecil yang saya tulis. Kecil sangatlah nak banding dengan apa tutup buku para ulama kita tulis. Cuma tulis sangat kecil ni berdasarkan masa kita pun nak cari masa yang sangat panjang, nak menghadap satu-satu kitab bukan senang. Jadi saya tulis dengan ringkas untuk menunjukkan apa sepatutnya yang kita kena belajar berkenaan kalimah tauhid ini, la ilaha illallah. Itu pun hanya satu juzuk aja daripada dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nak cerita la ilaha illallah aja. Dan yang tu pun rasanya makan banyak masa juga untuk ambil faham satu-satu. Cuma dengan masa kita yang ada pada hari ini sampai tengah hari, insya-Allah kita cuba manfaatkan sedapat mungkin dengan menggunakan sedikit kertas kerja yang ringkas sangat ni, insya-Allah. Maksudnya kita baca juga mukadimah ni sedikit sebanyak untuk melihat apa yang kita nak capai nanti, objektif ataupun matlamat belajar tauhid ni. Pasal nak terus masuk pun sagi cepat sangat kan. Bukan tak nak bagi, tapi pelan-pelan insya-Allah. Saya cadang mula-mula tadi tak payah baca mukadimah ni, tapi kena baca juga insya-Allah. Pasal tengok kita punya audience pun pelajar yang ramai. Orang tua-tua ni semua dah ahli tauhid kan. Jadi dia orang tak payah belajar tauhid lah. Jadi saya ambil manfaat di atas oleh kerana pelajar yang ramai ni, kita gunakan di atas kondisi mereka untuk saya nak kena baca juga mukadimah ni. Kitab ini saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian sekaliannya untuk Allah. Diajar oleh ulama dan tutup guru dan syarat Quran, kita memang nak mulakan suatu bismillah, alhamdulillah. Cukup. Dan kena faham maksud alhamdulillah bismillah tu. Bahasa lain, nak buat apa pun, hingga nak mengarang kitab pun, tauhid kat Allah Ta'ala. Bahkan tauhid ni, dia adalah satu perkara yang sepatutnya sedarah daging dengan kita 24 jam. Tauhid, InsyaAllah dengan kita belajar nanti dan faham betul-betul, baru kita akan faham nanti tuntutan tauhid kat kita. Kita kalau tak belajar betul-betul, kita akan faham tauhid ni hanya satu sudut yang sangat kecil. Kadang-kadang satu sudut ilmu je, kadang ilmu pun tak lepas juga. InsyaAllah dengan kita ambil belajar dan faham, walaupun rasanya dengan hari ni pun sampai tengah hari nanti, insyaAllah sikit sebanyak nanti kita boleh fahamlah satu perkara yang sebenarnya banyak perkara kita kena usahakan nak belajar dan ambil faham, dan nak kena usaha pula tu, jihad bahasa gitu, agar kita ni betul-betul dapat tauhid. Ayat dia macam tu. Jadi antaranya tauhid ni sentiasa sedar apa kita buat, daya upaya orang Ta'ala beri. Tu bismillah. Bismillah tu kan terjemah dia dengan nama Allah kan? Dengan nama Allah. Makan pun bismillah, dengan nama Allah. Kalau kita belajar bahasa Melayu, perkataan dengan tu, kalau berhenti takat tu saja, dia ayat tergantung. Kalau saya kata dengan tangan kanan, faham? Boleh faham? Ke ayat tergantung? Dengan menggunakan pen, faham? Faham? Faham ke? Dengan menggunakan pen, dia buat apa?
Mesti tertanya-tanya gitu lah. Jadi kalau bismillah dengan nama Allah, apa dia? Dia buat apa? Kalau saya guna bahasa lain, di atas bumbung, ayat tergantung ke ayat sempurna? Tergantung. Luluslah bahasa Malaysia tu. Dengan tangan kanan. Ayat tergantung ke ayat sempurna? Kenapa nak tergantung pula? Dengan tangan kanan. Dia buat apa? Boleh faham saya semua? Dia bukan satu perfect synthesis, melainkan dengan kita hubung kaitkan dengan sesuatu. Kalau saya kata dengan tangan kanan saya bersalam, okey, baru itulah nama dia, baru faham. Boleh faham? Dengan tangan kanan saya menulis, dengan tangan kanan saya menerima pemberian, dengan tangan kanan saya bersedekah, dengan tangan kanan saya membuka Swiss, contoh, dengan tangan kanan. Kan kena hubung kaitkan dengan sesuatu. Dengan tangan kanan saya makan nasi, dengan tangan kanan saya sepak penjenayah, contoh. Nak cerita apa ni? Bismillah tu. Dan kita makan bismillah. Terjemah ni dengan nama Allah. Apa yang didengar dengan nama Allah tu? Satu kaedah bahasa Arab. Kalau tak bahasa Arab pun ambil faham macam ni lah. Apa? Bila ayat tergantung, untuk menyempurnakan dia jadi perfect synthesis, dia mesti dihubung kait dengan sesuatu. Arti yang macam mana nak bagi dia sempurna? Kalau makan tu bismillah ya'kulu, tu bahasa Arab dia. Dengan nama Allah aku makan. Bila sebut dengan nama Allah, maksudnya apa? Dengan Allah lah aku makan. Apa maksud dengan Allah? Dengan daya upaya kederat Allah Ta'ala beri aku makan. Kalau nak syarah satu lagi, macam mana contoh? Dengan rezeki yang Allah kurnia ke aku makan. Barulah dia jadi ayat sempurna. Kalau naik motor pun bismillah, apa maksudnya? Dengan kederat Allah Ta'ala beri ke aku naik motor. Apa saja kita buat yang kalau kita perasan bismillah tu, apa yang telah disyarahkan oleh ulama kita, untuk apa bismillah ni? Supaya nak menunjukkan hadir hati kita dan faham kita, dan supaya kita nak beramal dengan tauhid yang kita belajar. Taklah aku buat ni melainkan semuanya dengan daya upaya yang Allah Ta'ala beri ke aku, dengan tu aku buat. Nak azan misalnya petik Swiss, bismillah. Apa maksudnya? Dengan daya upaya Allah Ta'ala beri ke aku petik Swiss, nak azan. Buat apa nak buat bismillah, nak sebut bismillah ni? Nak dapatkan tauhid, supaya rasakan yang kita boleh buat perbuatan ni, berjalan, makan, minum, apa saja aktiviti yang kita buat, yang kalau kita bismillah tu nak hadirkan dalam hati kita bahawasanya Allah lah yang beri daya upaya kat kita. Tanpa pemberian daya upaya dia kat kita, kita tak boleh buat apa-apa. Itu maksud bismillah. Sekali lalu, isyarat inilah tauhid yang kita nak belajar. Macam mana nak dapat dia, InsyaAllah belajar kemudian. Memang kita nak belajar hal tu. Kemudian alhamdulillah, puji untuk Allah Ta'ala. Sekali lagi pula, apa maksud puji untuk Allah Ta'ala? Sekalian apa yang baik yang ada ni, semua hak Allah Ta'ala. Tak ada satu pun daripada makhluk. Pasal apa? Pasal Allah, dia Tuhan kita, dia ilah kita. Dialah menjadikan aku dan seluruh alam. Allah lah Rabbi dan Rabbul Alamin. Bila dia jadikan kita, dan apa yang ada kat kita dan kat semua makhluk ni,
Dan kalau kita perhati, misalnya kita hidup ke mati lah ni? Hidup. Siapa bagi hidup? Allah. Alhamdulillah. Ni cerah ke gelap? Cerah. Siapa bagi cerah? Allah. Alhamdulillah. Ni kita ada akal ke tak ada akal? Ke gila? Ada akal. Alhamdulillah. Ni duk nampak ke buta? Nampak. Siapa bagi nampak? Allah. Alhamdulillah. Ni boleh faham ke tak faham? Faham. Allah bagi aku faham. Alhamdulillah. Dengar ke tak dengar? Allah yang bagi aku dengar. Alhamdulillah. Mana ada yang berlaku atas muka bumi ni yang bukan daripada Allah Ta'ala? Mana ada? Macam mana boleh sampai sini ni pagi ni? Allah yang bagi sampai. Alhamdulillah. Macam mana boleh tahu ada iklan majlis ilmu pagi ni kat sini ni? Tak dengar ni Facebook orang bagi tahu kawan ni, orang lain tak sampai, kita sampai. Alhamdulillah. Oh tu. Nak isyarat apa tu? Nak isyarat inilah tauhid yang kita nak bagi sampai. Dan bukan untuk menulis ya, untuk mengarang je. Bahkan bila alhamdulillah ni dengan terjemah tu apa dia? Puji ni sekaliannya untuk Allah Taala. Apa saja yang kita rasa benda ni elok, baik, memang tak akan ada kebaikan dan keelokan tu melainkan siapa punya? Allah. Juga isyarat ulama-ulama kita, mereka ni dah faham tauhid. Satu dia mula bismillah, alhamdulillah. Quran pun mula dengan Fatihah, bismillah, alhamdulillah. Nabi SAW pun memang isyarat dalam hadis-hadis dia, nak mulakan sesuatu bismillah, alhamdulillah. Nak menunjukkan apa? Semua hidup kita ni tauhid. Semua kita lah kalau nak dapat yang tu, hatta kalau saya sebut saya sendiri belum lagi sampai tahap tu, tapi nisbah apa yang kita nak capai, kalau kita faham la ilaha illallah ni, memang itulah yang kita nak bagi dapat, insya-Allah. Kalau kita tak faham tu, yang kita tak berusaha untuk mencapai kedudukan tu, tu yang bila kita tak faham matlamat hidup kita ni untuk mencapai tauhid, untuk faham betul-betul maksud la ilaha illallah ni, maksudnya nak capai tauhid. Kalau kita tak faham, tu yang kita rasa kita dah ahli tauhid. Mungkin satu sudut tauhid, ya, kita tak sembah tak pernah sembah tokong, betul lah tu. Walaupun suatu masa dulu katalah tak semayang, tak sembah lagi pun Allah Ta'ala, tak semayang pun tapi tak sembah tokong, betul ya? Memang tak sembah tokong pun, tapi dah tauhid ke belum? Kita duk rasa tauhid lah pasal tak sembah tokong, tapi tak semayang. Dengan duk semayang pun dah tauhid ke belum? Nanti kita belajar, tuan-tuan. Dah taat gila dah pun pergi pasal itu. Kalau kita perhati, ada perkara yang masih belum selesai. Tauhid tu yang kalau kita faham tauhid, nak dapat tauhid, nak usaha supaya betul-betul boleh merealisasikan kul huwallahu ahad. Nak dapat faham Allah ni dia adalah ahad. Kita hanya faham mungkin satu sudut, dia satu. InsyaAllah dengan kita faham maksud la ilaha illallah ni, baru kita akan faham nanti apa dia tauhid itu, insya-Allah. Dan atas saya sebut kul huwallahu ahad tu, ambil pada surah Al-Ikhlas. Ikhlas tu apa? Ikhlas tu tauhid. Kita duk ikhlas. Mai ni ikhlas lah. Ikhlas. Saya mengajar ni apa? Ikhlas. Tuan-tuan mai mengaji apa? Ikhlas. Apa ikhlas lah? Kalau kita tak faham tauhid, sebenarnya cakap je ikhlas, kita tak faham tauhid. Pasal ikhlas tu apa? Tauhid. Mula melengu, ikhlas tu tauhid. Ya. Satu surah tu dipanggil surah Ikhlas pasal apa? Qul huwallahu ahad. Pasal tauhid ke Allah Taala lah baru panggil ikhlas. Kalau saya sebut misal sekali lalu dengan guna bismillah yang kita sebut tadi, yang bagi jadi kita Allah, yang besarkan kita daripada kecil sampai besar sekarang ni Allah,
Yang bagi kita hidup ni Allah. Yang boleh bagi kita mai sini Allah. Kita mengaji pun nak kenal Allah. Nak balik pun nanti Allah. Betul. Macam mana semua ni boleh dapat? Allah yang beri. Itulah mukhlisina lahuddin. Siapa? La ilaha illallah. Allah ilah. Aku ni semua daripada dia. Ni boleh buat pun bismillah. Kederat orang Ta'ala beri taufik, dia beri. Boleh dengar, boleh faham, dia beri. Tak ada siapa satu pun daripada aku. Ke aku ni pandang pada sudut, aku ada ikhtiar, ada pilihan. Dia bagi jadi aku. Yang tu yang daripada aku. Pasal lalu aku. Tapi sebenarnya apa? La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Sekali lalu saya sebut gitu. Itulah orang nak panggil ikhlas tu. Contoh kalau balik ke ikhlas tu, kalau ikhlas ni selalu kita sebut bila sedekah dia. Kita selalu sedekah je nak. Ikhlas ni. Apa dia ikhlas? Ikhlas betul-betul macam ni. Duit tu pun kita rasa Allah yang bagi rezeki. Bagi kat kita pun Allah yang bagi milik. Duk di tangan pun yang ni aku pemegang amanah, Allah yang punya. Aku sebagai pemegang amanah untuk yang simpan, yang belanja, yang sedekah, yang bantu orang susah, yang nak bayar hutang, nafkah wajib, seumpama itu. Kalau nanti kena bayar zakat, Allah maksudnya. Dan beri tu siapa? Pasal ikut perintah dia. Dia yang suruh beri, dia yang suruh belanja. Tempat fardu ada, tempat sunat ada. Dari dia, dengan dia, untuk dia. Tu ikhlas. Kalau duk bagi sumbangan, tulis hamba Allah. Contoh, rasa tak duit terbang? Rasa tak ikhlas. Pasal apa? Duk rasa duit aku. Tak ikhlas lagi. Tulis tu hamba Allah, tapi tahu tak siapa hamba Allah tu? Aku lah tu hamba Allah tu. Walaupun tak cerita ke orang, tapi kita tahu hamba Allah tu aku lah tu. Korban siapa dia? Seekor lembu, hamba Allah, aku lah tu. Duk rasa tulis hamba Allah tu, duk perasan ke aku, tak ikhlas lagi. Siapa? Ikhlas ni tauhid ke Allah Taala? Ikhlas. Sekali lalu itu. Jadi banyak kena belajar lah. Lepas tu dah faham suku macam mana nak dapat. Itu saya bagi contoh sedekah je kan. Tak, seluruh hidup kita tauhid. Baik. Jadi saya saja syarah tu nak menunjukkan puji sekaliannya untuk Allah. Siapa Allah ni? Allah yang bertunggalan sedia kala dan sentiasa dengan uluhiyahnya. Kalau bahasa Arab dia Allah ni, kita puji dia pasal apa? Allah ni dia tafarrada bi uluhiyatihi. Allah ni dia tunggal dengan sifat ilah dia. Dia saja ilah. Bila dia saja ilah, insya-Allah pelajaran kita akan jumpa nanti. Allah saja ilah, nanti kita akan belajar bab zat, sifat, af'al. Kalau ikut senarai saya tulis dalam nota tu, satu lagi asar. Kalau kita faham betul-betul tauhid ni, maksudnya Allah dia saja ilah. Ilah ni hak Allah saja. Baru nanti kita akan faham betul apa maksud Allah ni bertunggalan dengan sifat uluhiyah dia. Kalau tidak kita boleh baca tapi tak faham maksud, insya-Allah saya tak cadang hurai panjang situ dulu. Saja baca, nanti mengaji tengok balik, yang ni kot maksud dia. Dan insya-Allah ada sesi soal jawab. Kalau ada penjelasan saya yang tak apa jelas ataupun muskil, kita akan ada sesi dialog di ujung sebelum kita berhenti sesi ini. Begitu juga sesi kedua nanti insya-Allah ada soal jawab di situ. Saya bagi masa insya-Allah. Baik. Begitu juga selawat dan salam ke atas seafdal makhluk yang menjadi rahmat bagi sekalian alam buana. Nak mengajar kat kita dalam tauhid ni, masa yang sama orang yang mengajar kita tauhid ni tiada lain melainkan melalui paling besar kat kita ni
ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasa besar ni yang kita boleh dapat Islam, boleh faham tauhid. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apa yang nak buat kat dia? Allah sendiri perintah kat kita di atas kita tauhid ke Allah Taala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Satu antara kita punya akidah ni mesti akidah besar tauhid ke Allah Taala. Dalam masa yang bersama apa dia? Mesti ada cinta dan kasih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Formula ulama kita bagi dua prinsip hidup kita. Apa dia tuan-tuan? Allah maksud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahbub. Simple dia tuan-tuan, ulama kita buat. Apa dia? Allah adalah objektif hidup kita. Dalam mencapai objektif ke Allah Ta'ala ni, duk hidup ni, hati ni tiada lain, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahbub. Nak kasih kat Nabi Muhammad yang kita hidup, kita makan, kita minum, kita berjalan, kita berpakaian, beranak, suami, isteri, mengaji, belajar, berziarah, apa saja kita buat di atas kasih kita kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kasih tu tiru dia sebiji, tak ubah sikit pun macam mana tunjuk ajar dia. Bahkan sentiasa berterima kasih dengan sebab melalui dia ni wasilah menyebabkan kita boleh sampai ke Allah Ta'ala, dan dia petunjuk jalan macam mana kita boleh sampai dan kenal Allah Ta'ala ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Begitu juga ke atas selawat dan salam ni mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala kurnia pada para sahabat dan ahli keluarga dan para pengikutnya, yang mereka ni jadi petunjuk bagi manusia kesemuanya. Sekali lagi juga, mukadimah ni nak menunjukkan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Allah, Rasul, lepas tu antara manusia yang kita ni mesti ada akidah di atas besarnya kelebihan yang ada pada mereka. Pertama, sahabat. Pasal mereka banyak berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sebaik-baik zaman ni, orang yang boleh beri petunjuk kepada kita adalah orang yang dia ambil petunjuk macam mana diajar oleh Nabi SAW, yang tak dapat tidak mesti melalui sahabat. Itu. Dan pula dia boleh bawa petunjuk ni, mereka ni bukan saja bawa petunjuk, bahkan pandang pada sudut keturunan dia ada hubungan darah dan sadasilah, keturunan ahli keluarga, ahli bait Nabi SAW. Zaman ni antara istilah orang yang ada hubungan dengan Nabi SAW ni digelar dengan Habib, Habaib. Jadi orang ni memang kita tengok, kalau memang taat sungguh, boleh ajar kita pula kasih kat Nabi, bawa kita kenal Tuhan. Yang ni adalah sebaik-baik manusia yang mengajar kita untuk mengenal Allah Ta'ala. Pasal dia ada dua perkara. Apa dia? Ada pertalian darah dengan Nabi SAW, dan ada pertalian ilmu dengan Nabi SAW. Kita ni, saya tak ada, tapi saya mengaji kat India. Untuk guru saya memang keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ada hubungan dengan Nabi SAW. Mak ayah dia melalui Sayyidina Hasan seorang, sebelah Sayyidina Husin sebelah. Kalau sebelah ayah, sebelah mak Husaini, sebelah bapa Hasani. Itu guru saya ngaji kat India. Jadi saya ni tak ada lah ahli bait, tapi saya ambil ilmu daripada orang yang ada hubungan dengan ahli bait Nabi SAW. Nak menunjukkan kita kena keluar, jangan jadi Wahabi. Wahabi dia tak suka ahli bait Nabi SAW. Wahabi tak suka keluarga Nabi. Kalau ada ahli bait, Habib-Habib dia paling benci. Kalau buat majlis Maulid Rasul ke, misalnya Greek berselawat, orang paling tak suka popok Wahabi lah. Orang yang tak suka dengan sahabat, ni geng lain lah, ni geng Syiah.
Satu, kena jaga ahli sunnah wal jamaah ni, sahabat pun kita kena jaga, ada kemuliaan mereka, dan kena jaga juga ahli keturunan, orang yang istilahnya ahli bait Nabi SAW. Dan kena mengaji elok dan faham sungguh macam mana nak kenal ciri mereka ni. Siap. Kemudian wa ba'du, lepas mukadimah tu baru masuk sedikit akidah. Akidah adalah intipati batin mukmin yang paling berharga. Kita orang Islam, ada sekalian, tapi Islam kita dengan Islam zahir ni, sebab mak bapak kita Islam, kita belum duduk dalam satu kedudukan yang berharga dan menilai di sisi Allah Ta'ala jika batin kita dengan Allah Ta'ala kosong. Itu buat bahasa dia. Dengan bahasa selalu kita dengar orang tersebut, Islam baka dan keturunan ni memang dihukum Islam kat kita, tapi belum ada nilai jika batin kosong. Apatah lagi di atas kekosongan batin tu jadi apa? Jadi liberal, jadi Wahabi, jadi Syiah, jadi sister in Islam. Buhpi nama-nama tu tak kan? Majlis negeri Selangor pun dah kata kumpulan sesat, boboh sesat. Ada yang jadi Yahudi, jadi Nasrani, macam-macam lah. Kalau ada Islam pun memang Islam, mak bapak dia Islam, IC Islam, nama Islam dibesarkan atas nama Islam, tapi tengok kepala otak, gangguan fikiran ni macam tak orang Islam lah. Cara hidup dah tak cara hidup orang Islam dah. Sekalian, inilah masalah ni dah. Dan yang ni yang kita nak mengaji ni, supaya kita kena faham. Kena faham apa? Kena faham bahawasanya kita ni paling besar nak jaga akidah. Apa-apa benda yang kita duk kelahi keliling kita ni, pokok perbicaraan dia akidah. Dia mesti macam tu dulu. Bicara apa pun akidah dulu. Siapa yang rosak akidah, maksudnya tak boleh pakai. Rasanya kita ada belajar sifir bab akidah ni, apa dia? Kalau rukun iman 6, 1 tak ada misalnya. Tak ada kodok-kodar, 6 tolak 1. Dengar elok Saya bukan ajar matematik ni, ajar akidah. 6 tolak 1 berapa? Kosong. Ini CP akidah, bukan CP matematik. Kalau matematik 6 tolak 1 5. 5 dah, betul ya? Tapi bab akidah 6 tolak 1 apa maksud? Satu perkara je daripada rukun iman tak ada, punah agama. Siap. Boleh. Bahkan kalau ayat Quran 6,000, buh angka 1 tu senang, 6,000, 1 je tolak. Macam kalau tak tolak pun 1 je sewil, tak betul. Yang lain semua okey. 1 je tak betul. 6,000 tu 1 je. Apa CP dia? Kosong, pandai. Alhamdulillah. Orang satu kena jaga sangat. Kalau kat Allah Ta'ala semua pahaman dengan ketuhanan okey, tapi satu yang masalah. Contoh, ni isu besar orang duk kelahi kat luar ni. Apa? Allah duk atas arash. Pai. Ya. Satu pasal habis, punah jahanam. Kita belajar fiqh pun ada bab air sebaldi masuk air kencing setitik. Apa jadi kat air baldi tu? Mutanajis. Pandai. Alhamdulillah. Yang najis dia apa? Setitik lah. Yang air apa? Sebaldi. Masuk setitik lah. Macam mana? Punah air tu. Tak boleh pakai langsung. Boleh kot buat basuh tangan. Tak boleh. Punah langsung. Punah tu. Kalau bab air boleh punah, bab akidah. Yang ni yang insya-Allah kita memang nak belajar ni supaya kita faham bahawasanya akidah ni dia benda paling besar, dia intipati batin yang paling berharga. Kita biasa dengar nasyid tak? Dia kata macam mana? Nasyid walaupun hidup 1000 tahun
kalau tak sembahyang apa gunanya? Okey, boleh faham tak? 1000 tahun hidup tak sembahyang macam mana? Tak pakai ilmu. Tu sembahyang. Tukar lirik sikit. Walaupun hidup, walaupun sembahyang 1000 tahun tak betul tauhid, apa gunanya? Jadi mana besar? Bukan maksudnya tak payah sembahyang, bukan. Sembahyang pun kena jaga, akidah pun kena jaga. Khasnya kalau kita tengok sembahyang, pasal orang suruh jaga sembahyang ramai juga, walaupun ada orang tak peduli dengan sembahyang. Kita biasa dengar adalah hadis Nabi SAW, as-salatu imaduddin. Sembahyang ni tiang agama. Dengar elok, sembahyang ni tiang, okey. Tiang ni boleh tak terpacak gitu ya? Boleh faham tak? Tiang boleh tak terpacak gitu ya? Boleh tak? Tak boleh. Kena ada apa? Kena ada tapak. Kena ada tapak. Apa tapak tu? Akidah. Alhamdulillah. Pandai. Sembayang ni tiang ada. Beribu tiang ni. Sembayang fardu, sembayang sunat, sembayang duha, sembayang istisqa, gerhana bulan, gerhana matahari, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, tarawih, semua ni tiang. Tapak tak ada. Akidah Wahabi. Habis. Walaupun mau jaga Masjidil Haram. Ayat tu kasar sikit. Walaupun title ulama sedunia, walaupun bagi Islam kan 1 juta orang, tapak tak ada. Dia bagi Islam 1 juta orang, tanya dia akidah dia Ustaz, tak pakai. Ni sipir dah. Satu, kita ni bila diajar akidah, besar sekali yang kita nak nilai, kita nak tengok jadi kayu ukur, kita nak cari apa pun pokok pangkal dia akidah. Pasal akidah betul, insya-Allah akhirat ni orang kata apa, kalau kena masuk neraka terang mana pun nanti last sekali dengan rahmat Allah Taala ke syurga dia. Pasal apa? Akidah betul. Tapi kalau akidah tak betul, macam mana? Takkan masuk syurga sampai sama sekali, sampai bila-bila. Masuk neraka kekal abadi selama-lama. Ya. Satu, di atas kata akidah ni adalah benda batin. Kita mesti betul dua-dua. Istilah ulama sebut mesti rasiqul akidah, rasiqul ibadah. Dengan maksud apa? Akidah mesti mantap. Itu kot nak sedapkan bahasa dia tu. Ibadat pun mantap. Dua-dua. Dua-dua. Mantap ibadat, rosak akidah, yakni fasik, silap kot, yakni rosak batil. Kalau akidah betul, Allahumma salli, akidah rasik, akidah betul, amalan tak ada, yakni kosong. Maksudnya apa? Kosong tu maksudnya tak ada amal. Atil, disebut atil, atil, kosong, tak ada amal. Akidah betul pula tu kena muskil. Kalau akidah betul takkan tak ada amalan. Ni. Bahkan kalau mendakwa akidah betul, menafikan terus tak payah semayang. Aku semayang martabat orang ahli hakikat. Contoh-contoh tak payah semayang dah. Hak ni zindik. Habis tak terpakai langsung. Kalau ada ibadat zahir, ibadat rasik, tapi akidah fasid, yakni fasik, rosak, tak terpakai. Bahkan dengan rosaknya akidah ni, takut-takut munafik. Nauzubillah. Semua ni bahaya punya tempat ni. Jadi kita nak jaga hak mana? Mesti akidah pun rasik, ibadah pun rasik. Maksudnya mesti akidah pun mantap, ibadat pun mantap. Kalau ibadah dah mantap, suku. Kita pun ada satu sudut
ibadat kita ada bab yang kita dah jaga semayang, dah jaga puasa, dah boleh pergi haji, boleh tutup aurat, alhamdulillah. Tapi kalau tengok akidah, tak pernah belajar pun tauhid. Satu insya-Allah kita belajar ni pasal nak ambil faham dia adalah intipati yang paling berharga. Siap. Ia akidah ni adalah ibarat satu-satunya permata. Apa maksud satu-satunya permata? Permata yang tunggal. Satu-satunya permata yang ada di atas muka bumi ni. InsyaAllah kita ambil faham ni nanti dalam La ilaha illallah. Allah saja ilah. Itu tauhid. Tauhid ni permata. Maksudnya satu lah. Tak ada lah hal lain. Kalau saya buat misal lagi ni, matahari ada berapa? Satu lah, betul tak? Kalau tengok lampu terang ni matahari lah. Ni bukan matahari, ni lampu lah. Matahari satu lah. Boleh faham tak saya sebut betul tak? Betul kan? Tengok bulan terang macam mana? Ni matahari. Oi, matahari satu lah, tu bulan. Kalau bulan tu dikata matahari macam mana? Macam mana? Macam mana? Bodoh. Alhamdulillah pandai. Saya setuju dengan ayat tu. Kalau saya sebut bodoh, dia orang marah. Tuan-tuan sebut bodoh, saya tolong ajuk je lah. Dia tengok spotlight dekat padang bola. Terang menderang gila. Matahari je dah. Macam mana? Macam mana? Bodoh. Bagus. Pandai. Nanti kita belajar La ilaha illallah, kita akan faham macam ni. Allah, ilah ada berapa? Satu. Tu. Yang wujud berapa? Satu. Bila Allah wujud, makhluk ni apa? Makhluk wujud juga? Bodoh. Tak. Makhluk tak wujud. Makhluk diwujudkan. Baru cerdik. Baru tauhid. Baru tauhid. Boleh faham? Saya nak tunjukkan permata tunggal lah. Maksudnya kita faham ni, apa faham? Ni ke tauhid lah. Dia tu. Matahari kita faham satu lah. Tapi nak faham Allah ni, ilah ni satu lah, kita tak faham lagi. Contoh misalnya tu saya sebut wujud. Allah hidup tak? Hidup. Apa maksud Allah hidup? Satu-satunya yang hidup Allah lah. Ni makhluk ni banyak hidup. Bukan hidup, dihidupkan. Yang hidup Allah. Kita ni dihidupkan, bukan hidup. Sikit dengan bahasa itu, baru betul-betul faham tauhid. Kalau macam ni punya faham, memang sepanjang hidup kita tauhid. Tapi kalau kita duk tak faham tauhid, itu yang macam-macam fahaman kita. InsyaAllah ni kalau ada soalan agak-agak muskil, tanya. Saya saja nak tunjukkan contoh dengan matahari itu senang. Kata matahari ada satu lah. Siapa tak faham matahari dan selain matahari, bodoh. Tu tak apa lagi bodoh. Buat tauhid, duk sabitkan selain pada Allah Ta'ala, macam Allah Ta'ala, syirik, kufur. Tak isbat ke Allah Ta'ala betul-betul, dia akan jadi kufur. Ke Allah Ta'ala pun kata sifat Allah, ke lain pada Allah Ta'ala pun duk faham ada macam Allah Ta'ala, syirik. Dia jadi itu. InsyaAllah kita bila faham betul-betul baru kita boleh jaga di syirik ni tauhid ni. Sentiasa berwaspada, boleh jaga daripada kufur dan syirik ni. Pasal dosa paling besar kat kita adalah dosa batin. Dosa zahir ni kita orang masjid, orang musrau ni alhamdulillah tak ada dosa lah tu. InsyaAllah. Nak mencuri, nak merompak, tak ada lah. Nak curi pun bukan curi, bawa balik selipar orang. Itu kot perangai curi yang ada. Itu pun bukan bawa balik, tersarung. Balik-balik Allah ngendar sebelah lain punya menyesal lah, astagfirullah. Gigi tak ada dah. Dia tengok dia orang tinggal, dia orang tinggal rumahnya, isnanya aku silap, siapa dia punya selipar. Duk menyesal tak kira lah. Kalau yang tu pun kita menyesal, dosa batin tu macam mana? Yang ni pun kena faham kan? Patutnya dosa batin lagi sensitif. Pasal dosa batin ni
dia silap sikit habis. Contoh buat misal dosa batin, antaranya syirik, habis. Kufur, habis. Selagi tak taubat, selagi tak ada ilmu, balik ke tauhid. Kalau duk syirik, tauhid. Tak ada tauhid, duk kufur, tak ada tauhid. Dengan istilah orang Islam ni, murtad, tak balik-balik ke tauhid, habis. Bukan habis sikit, habis langsung. Okey, faham tak? Dosa batin lagi, apa dia? Riak. Sebesar zarah, sedetik ya, riak. Duk tunjuk nak rasa aku hebat, habis semua. Ujub, sedetik ya, habis semua. Hasad, sedetik ya, habis semua. Yang boleh selamat apa dia? Tauhid. Macam mana nak dapat tauhid tu? Bila tauhid tu dia tak ada dah rasa nafsu tu. Ujub, riak, sum'ah, tak ada. Nak boleh tak ada tu. Pelajaran ni tauhid dan kena dapat latihan dan tarbiyah. Itu. Siap. Yang tu nak faham, kata dia permata yang tunggal, satu-satunya nak faham ke Allah ni, pelajaran dia tauhid. Tanpa tauhid, tiada satu apa pun yang akan jadi bernilai di sisi Allah Ta'ala. Tanpa tauhid, kita tak pakai langsung. Satu, nak faham tauhid. Ia berakidah ni adalah warisan agung dari sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul, terutama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah besar sekali, mula-mula sekali dia bawa la ilaha illallah. Dia habis selesai semua. Apa dia dibawa? La ilaha illallah. Dalam duk nak bagi selesai apa yang dibawa dengan mulakan la ilaha illallah tu, duk bawa tengah duk jalan tu, dia bawa apa? La ilaha illallah. Sahabat, tabi'in, tabi'in, semua pewaris-pewaris Nabi ni pun bawa besar dia apa? La ilaha illallah. Bahkan umum semua Nabi Rasul, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, bila ada Dajjal esok, Nabi Isa datang bunuh Dajjal ni, Nabi Isa datang pun buat apa? La ilaha illallah. Tak ada lain. Tak ada lain. Pasal betul situ, betul semua. Betul tu betul semua. Tu yang kata dia warisan agung. Bila warisan agung, sepatutnya inilah ilmu agung yang turut bahasa dia, yang kita kena faham sungguh-sungguh, pasal dia warisan agung. Orang kafir nak jadi Islam, la ilaha illallah. Nak mati husnul khatimah, la ilaha illallah. Nampak? Besar ni. Cuma bila kita tak faham apa dia besar tu, kita memang tak peduli ya. Mudah-mudahan dengan majlis yang jadi, Allah Ta'ala insya-Allah dia buka pintu hati kita. Cuma bagi syarat betul. Apa dia? Dengar elok-elok, mengantuk pergi basuh muka. Agak-agak tak cukup cover, minum kopi. Tak ada, tanpa pipi. Buat apa? Jangan pergi tidur. Bila tidur, hukum tak ada akal. Hadir macam tak hadir. Macam apa? Tidur. Boleh apa? Boleh fadilat lah. Saja sebut itu. Jadi nak bangun basuh muka, okey. Apa seumpama itu. Jadi please, nak sebut kata kena sesuaikan diri anda lah. Pasal kita punya rally pun panjang. Saya bukan bercakap 10 minit. No. Nak tunggu kambing masak tu. Okey, bofi bahasa itu dah. Memang duitlah kambing, saya sebut lagi lah. Sampai kambing boleh makan daripada asal sembelih. Tu saya nak ajar tu. Jadi bukan 5 minit. Macam mana pun ada masalah tu, selesakan diri anda. Kalau agak tak boleh duduk bawah aircon, carilah kita selesakan diri anda, selesakan diri anda. Agak-agak payah ambil air sebekas tu, bubuh tepi, okey.
Jadi tauhid ni warisan agung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Kemudian tidak akan sampai kepada kita melainkan mesti melalui pewaris-pewaris yang muktabar. Itu kena berkata. Nak dapat tauhid ni dia tak boleh dapat jalan biasa. Dia mesti dapat melalui pewaris-pewaris yang muktabar. Saya tanya gini ya. Nak jadi ahli tauhid dengan nak jadi doktor, mana lagi susah nak cari orang nak mengajar? Nak ajar tauhid susah ke? Nak ajar jadi doktor lagi susah nak cari? Jawab tak? Salah betul ni pasal lagi kita repair balik. Mana susah ni? Tauhid ya. Ramai ustaz ajar tauhid. Ustaz ajar tauhid hak ramai tu, sorry tuan saya nak sebut ni, kut terasa hati ke apa punya pasal tapi dengar tu. Ramai ustaz ajar tauhid ni tauhid macam mana ramai orang ajak doktor, bukan ajar doktor, dia ajar ilmu kesihatan bukan doktor. Dia ajar ilmu kesihatan. Apa dia? Ya, saya nyanyi lagu kesihatan sikit. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju. Dia ajar tu lah. Itu bukan doktor. Itu asas kesihatan. Kencing, basuh misalnya. Nak makan, basuh tangan. Kalau ada kuman, kena provide daripada kuman. 99.9% kuman, bakteria, apalah ni. Itu bukan doktor. Itu dia ajar kita asas-asas kesihatan, bukan doktor. Nak mengaji jadi doktor ni, tak masuk MRSM tak jadi ya, betul ya? Nak jadi doktor, duduk pondok jadi doktor boleh? Tak boleh. Mak rempit duduk bawah lampu, duduk malam-malam, duduk bawah lampu kuning, duduk jeng, duduk piung, boleh jadi doktor? Tak boleh. Jadi doktor bawah jambatan boleh, jadi doktor sendiri. Itu boleh. Tak boleh jadi doktor. Jadi doktor macam mana? Dia warisan yang sangat mahal. Nak belajar apa, belajar mahal. Dengar. Nak dapat tauhid macam mana? Boleh dapat tepi jalan. Nak dapat tauhid boleh ambil YouTube. Kalau senang itu ramai ahli tauhid, tapi masjid kosong, jemaah tak ada, Islam dihina, tak ada orang nak bangun, orang duk canang akidah salah, tak ada siapa nak lawan. Siapa ni? Kalau doktor ada benda maklumat kesihatan tak betul ke, contoh vaksin lah contoh kan, sebut walaupun ada isu gitu kan, sebut vaksin ni kan, kita lawan vaksin, dia panggil anti vaksin terus. Anti vaksin terus dia kata kebajikan vaksin ni macam ni hang tak reti lah, aku nak tunjuk ke hang ni vaksin ni bagus. Dia tahu kelepuk. Nampak tu, dia mana tak setuju dengan dasar dia lawan tu sampai teratur. Tapi orang nak lawan akidah ni hak betul, yang ni tak betul ni berapa orang. Jadi apa maksud dia? Tuan, dia permata yang sangat mahal. Dia tak boleh dapat jalanan, tak boleh. Kalau kita dapat pun dapat apa? Dapat asas lah. Tu asas kesihatan boleh dapat. Macam mana asas tauhid lah. Apa dah? Allah wujud, kidam, bakok, boleh nyanyi lah. Ada orang nak nyanyi tak boleh kan? Okey, siap. Itu. Nak tunjuk apa ni? Kita tak boleh dapat tauhid melainkan mesti melalui pewaris-pewaris yang muktabar. Pewaris Nabi ini siapa? Istilahnya ulama. Okey, itu bagi betul. Pewaris Nabi adalah ulama. Okey, sikit kenal ulama, saya nak kena-kena juga. Isyarat Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut ke Allah Ta'ala ni ulama.
Syarah tu kalau nak ambil panjang, saya nak ambil point je. Apa dia? Untuk nama ulama ni, dia mesti ada gerun dengan Allah Ta'ala. Bila gerun ni, maksudnya dia ada sikap, sifat bercermat dengan agama. Untuk saya buat misal, cermat dengan agama macam mana? Saya ambil pun hukum Zuhir, Fatihah misalnya. Kita belajar dalam mazhab, ada ulama yang mewajibkan baca Bismillah dalam Fatihah, ada yang kata tak payah baca Bismillah. Okay. Kalau betul-betul punya ulama, walaupun mereka ni ulama mujtahid, dia keluarkan hukum mereka mengikut kaedah dia berdasarkan nas yang ada. Dia kata Fatihah tak perlu baca Bismillah. Contoh kan, misalnya Imam Hanafi memang dia sebut itu. Tapi selama yang ulama-ulama duk riwayat, walaupun dia punya fatwa kaedah mazhab dia punya tu, dia berkata apa? Aku tak pernah tinggal baca Bismillah. Ni ulama. Walaupun dalam kaedah dia kata tak wajib berdasarkan nas. Nak bincang fiqh tu panjang lah kan. Tapi hukum kita dah biasa dengar. Walaupun dia kata tak wajib baca Bismillah, tapi kata dia aku tak pernah tinggal baca Bismillah. Sikit kalau tuan-tuan tak faham tu macam ni. Contoh, semayang fardu memang tak boleh tinggal. Qobliyah ba'diyah fardu tak? Sunat ya. Kalau orang yang ada gerun dengan Allah Ta'ala macam mana? Walaupun dia kata Qobliyah ba'diyah ni sunat, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, tapi aku tak pernah tinggal Qobliyah ba'diyah. Jangan kata Qobliyah ba'diyah nak tinggal. Masuk masjid, aku tak pernah lupa atas itu masjid, tak pernah tak buat tak tu masjid. Aku tahu adab masjid apa. Walaupun bukanlah tak sembahyang tak tu masjid tu berdosa, memanglah. Tapi takwa dia ada, masuk je masjid dengan kalau tak ada orang bagi salam, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Takwa dia tu. Jangan kata hak fardu, hak sunat pun dia jaga. Ni ciri ulama. Nak tengok ciri ulama ni. Pasal lah ni kan banyak ustaz-ustaz berceramah apa macam-macam kan. Bila tak ada ciri ni jaga kan. Tuan-tuan kena hati-hati. Ulama ni bukan istilah dia hanya berdasarkan ilmu, tidak. Dia mesti dengan ilmu mesti ada. Pasal tak panggil ulama melainkan ada ilmu, tapi ada tambahan dia sifat. Apa dia? Sifat dia sangat memelihara hukum hakam dan bercermat dengan agama. Asas saya nak sebut tadi adalah dia ada gerun dengan Allah Ta'ala. Antara gerun tu macam mana? Dia akan usaha untuk patuh dan taat, junjung perintah Allah Ta'ala, walaupun kata benda tu tak fardu. Hak sunat tu pun pada dia macam fardu. Kalau kata haram memang tak pernah buat sama sekali. Hak makruh pun macam haram. Bahkan yang harus pun dia takkan buat kalau atas tujuan untuk berlazat dan bersedap nak ikut nafsu. Ni ulama. Kalau kita tengok dia ambil pendapat-pendapat ni hanya pendapat-pendapat yang sampingan, pendapat-pendapat terpencil. Dia pergi ambil pendapat-pendapat tu. Contoh, yang ni bukan ulama. Yang ni bukan ulama. Ciri ulama tu tak ada. Pasal dia ni dia akan jadi istilahnya bermudah-mudah dengan agama. Contoh, Lani tuan, saya mengaji dulu ada Tok Guru sebut, tapi Lani memang nampak jumpa depan mata. Apa dia? Saya mengaji dulu ada Tok Guru kata apa? Jangan tak tahu kata dia. Sampai satu masa nanti kata dia, sampai babi pun orang kata tak ada haram lah. Ada pendapat akan kata babi boleh makan. Lani dah ada dah zaman tu. Kalau dia kata babi tak boleh makan pun tak mana. Babi ni tak boleh makan dagingnya. Hak lain balun. Dia ada sampai tahap macam tu. Pendapat sampai tahap macam tu. Dia akan cari pendapat tu untuk pergi pelepas kat babi ni.
Dia ada, saya tak boleh ulama bahasa ulama babi. Ana tu. Siapa panggil ulama babi? Oh, dah dia nak bagi perahlah babi, panggil ulama babi ya. Kan dia hero bagi pejuang cerita babi. Babi masuk masjid, berak dalam masjid, kata dia, tak apa, ada pendapat kata tak payah basuh. Kena basuh babi, kena air tanah apa semua ni. Yang ni zaman dulu, zaman sekarang tak payah lah. Ada pendapat yang kata tak payah. Ni kita buat nama ulama yang tu nah. Ulama apa? Ulama babi. Pasal dia hero babi ya. Tapi marahlah dia, marah. Marah buat apa? Kenapa nak jadi hero babi? Bahkan kalau orang tanya dia, kulit ni saya dah beli kasut. Kasut kulit ni kan kulit babi najis kata dia, tak boleh beli. Tapi dah terbeli. Tuan-tuan dia kata apa? Nak terbeli tak apa, jangan risau kata dia. Ada pendapat kata, ulama kata babi ni yang haram ni dagingnya, kulit tak apa, janji sama lah. Janji sama. Ada pendapat kata boleh. Jadi kalau tak mau pakai bagi saya. Kita bubuh nama dia. Apa dia? Kalau ustaz, ustaz babi. Kalau mufti, mufti babi. Senang itu, buh label kan. Pasal apa? Dah dia pejuang sangat babi ni. Sampailah ni, sampai anak babi tu berterina tu, peluk babi, ambil gambar. Jangan terlalu kata dia rigid dengan binatang yang mughalazah ni. Allah Ta'ala buat binatang ni disuruh kita ada kasih sayang. Kita apa saja nak siksa babi tak boleh kan. Tapi babi termasuk dalam binatang yang disuruh bunuh. Cuma janganlah bunuh tu siksa dia. Tak boleh. Kalau boleh bagi mati tu, mati secepat mungkin. Contoh mudah, cicak. Jangan nak bagi mati dia, buat macam mana? Dah cicak lah senang. Jamuk kita jatuh tu, buat macam mana? Tarik sayap dia. Isap darah aku tarik kaki tu. Salah lah. Jahat tak nyamuk tu. Dari satu sudut dia binatang yang berbahaya kan. Vektor bawa jangkitan penyakit, virus apa seumpamanya. Tapi bukan begitu cara bagi mati dia. Haram tu. Walaupun bunuh nyamuk macam tu. Salah cara bunuh. Okey, sikit situ. Nak cerita nyamuk tu pasal apa? Nak kata kalau binatang yang memang disuruh kita bunuh, kita memang tak disuruh seksa. Tapi janganlah pi dukung. Tak. Okey, sikit tu. Bahkan dia sampai buat acara-acara tertentu. Apa dia? I want touch the dog. Don't afraid to touch a dog. Nanti dia akan datang satu majlis pula. Don't afraid to touch a pig. Pig. Nanti dia akan buat nanti di bubur perempuan cantik-cantik itu, I want to touch a woman. Dan sekarang mungkin tak ada. Tak mustahil satu hari nanti dia akan buat. Kita tak pernah terfikir ada majlis I want to touch a dog. Sikit saya sebut gitu. Baik. Saya nak cerita apa? Sedikit nak mengenal siapa dia pewaris yang muktabar. Jadi kita nak ambil akidah, pasal kita nak belajar akidah ni, memang nak belajar ni, tapi bagi kenal dulu apa akidah yang kita daripada siapa kita nak ambil akidah tu. Okay. Jadi dia takkan dapat melalui pewaris, melainkan melalui pewaris muktabar. Pula tu dia mesti melalui tarbiyah. Tarbiyah ni apa? Mesti melalui proses latihan. Dan sebelum latihan, ngaji dulu. Satu, kalau kita semak, bila kita mengaji tauhid, tuan jawab tu, untuk dah mengaji, dapat tak tarbiyah tauhid? 2. Dan dapat pula hati ke hati? 3. Itu kalau semak tu macam mana? Habis kan semua pangkah kita, pangkah, feel belakang. Itu mana tauhid kita? Itu yang bila kita belajar tauhid dia jadi gini. Seolah-olah macam tauhid ni satu perkara yang mustahil untuk dicapai. Seolah-olah. Kalau tauhid tak sembah tokong, tu memang dapat lah. Tauhid yang insya-Allah kita belajar ni, betul-betul punya tauhid tu
Sampai ada orang kata, boleh ke jadi begini ya? Kalau orang tak faham, dia tak dapat ilmu, tarbiyah, latihan, pula tu dapat hati ke hati, guru pula memang dah capai tauhid, memang tak boleh. Buat misal, contoh, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, alif bata pun tak kenal, tuan-tuan tengok orang hafal Quran macam mana? Ui, hafal Quran. Dia jadi macam tu lah, pelik gila. Hafal Quran. Bukan hafal. Quran ni, kiraat ni, dia baca macam sebutlah kiraat apa pun. Nafi' kan, Ibnu Katsir, Abu Amar, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Mu sebutnya nama riwayat. Tu kiraat, riwayat pula. Khallat, Abu Haris Duri. Nak sebut apa? Susi, Abu Amar. Abu Amar. Duri, Abu Amar. Apa sebut ni? Nak sebut apa? Warash, Qalun. Sebut je nama riwayat. Dia baca bukan baca kan, duk dalam hafalan. Kita Quran nak huruf pun tak kena. Macam mana? Bahkan soal, boleh tak jadi macam mana? Nampak? Kita tak pernah lalu latihan ilmu baca pun tak boleh, alif bata pun tak kena. Kita akan rasa seolah-olah mustahil aku boleh dapat macam tu. Pasal apa? Pasal kita tak melalui proses ilmu pun untuk baca. Boleh, faham? Tapi kalau kita memang duduk madrasah tu macam mana? Aku ni duduk belajar ni. Try tau, buka Quran baca tau. Sambung. Boleh lah. Boleh lah. Duduk madrasah boleh lah. Duduk tepi jalan tak boleh apa? Duduk sekolah kebangsaan tak boleh. Pasal apa? Mesti duduk madrasah dah. Mesti duduk tempat dah. Baru boleh. Boleh. Macam tuan-tuan tengok doktor yang pakar ni, dia tengok sila masuk. Tuan-tuan buka pintu, dia masuk dia tengok. Tengok doktor pakar contoh kan. Dia pakar saraf. Dia jalan masuk. Duduk. Ni ada slip disc, tulang yang nombor 7. Dia tengok dia tu lah. Dia tengok pun berjalan. Duduk dia tengok menapah. Kencing manis ada, kolesterol ada, jantung ada. Dia boleh cerita sebiji-sebiji. Tuan-tuan kerti tak? Nak teka dia macam tu boleh tak? Tuan-tuan kata, macam mana dia boleh tahu lah? Mu tak duduk pada sah tu, tak tahu kan? Tapi kalau duduk boleh tak? Boleh tak? Sama buat tauhid. Jadi memang boleh kan dapat? Boleh. Tapi mesti daripada pewaris muktabar, mesti melalui tarbiyah dan hati ke hati. Apa maksud hati ke hati? Datang dengan bekas kosong, nak terima, tu isi betul-betul, tutup kemas-kemas, jangan bagi keluar. Macam tu kan. Dan jangan bagi tercemar. Masuk air kencing, masuk teh cicak, semut mapuh dalam tu. Tu tak boleh. Kotor tu. Sikit basah gitu. Kemudian tidak akan mencapai tauhid melainkan melalui kefahaman makna yang ada pada kalimah la ilaha illallah. Okey, ini sipir juga. Satu nota yang ringkas ni memang nak bicara kalimah la ilaha illallah saja. Pasal takkan boleh capai tauhid atas nama surah ni surah Ikhlas melainkan mesti melalui kefahaman makna la ilaha illallah. Perhati sikit dalam tu tak mana? Bukan terjemah la ilaha illallah, tapi makna la ilaha illallah. Okay. Dan tu ambil perhatian sikit. Jadi apa beza terjemah? Terjemah ni translation, word by word. Itu translate. Dah. La ilaha illallah ni dia bukan boleh dipaham betul-betul hanya dengan translation, tapi dia mesti explanation. Untuk kot. Mesti melalui makna, maksud penjelasan yang nak diambil faham daripada la ilaha illallah. Jadi apa beza antara terjemah dengan makna? Jauh kan. Terjemah dengan makna ni, pasal terjemah dia hanya alih bahasa. Macam kita faham tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, contoh kan. Memang kita dengar lama dah.
Kita duk dengar lama dah tu yang kita tak belajar dah la ilaha illallah. Pasal apa? Pada kita dah dapat tauhid lah. Pasal kita dah dapat terjemah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Zikir pun la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Okey Memang tokoh tak pernah sembah pun. Okey apa? Pasal apa? Terjemah baru. Memang satu sudut ada betul dia tu, tapi bukan setakat tu aja. Dia ada makna yang nak diambil faham. Dan makna ni lah kena ambil betul-betul, berguru, dapatkan pahaman dia betul-betul. Lepas tu nak capai dia pula, dia bukan hanya dengan ilmu, dia mesti dengan latihan. Pasal apa kata bukan dengan ilmu? Pasal ada benda yang kalau kita tak latih, dia tak mahir walaupun dah tahu. Contoh bawa kereta sudah lah, kita dah belajar dah sekali. Kalau kelas pertama dah pandai lah, kenal lah minyak mana, brek mana, kelas mana, gear mana, kenal lah. Bawa apa boleh lah, tapi berani tak bawa highway? Berani tak bawa tengah pekan Ipoh? Contoh, berani tak? Berani tak? Baru kali pertama belajar, berani tak? Pasal apa tak berani pula? Kan dah kenal dah semua. Dah kenal tapi tak cukup latihan. Situ masalah. Tauhid pun tuan-tuan, kita katalah kita belajar dah pandai sekalipun, tapi nak keluar dalam masyarakat, nak bawa tauhid macam mana? Kalau tak pernah belajar betul-betul, tak boleh. Itu yang ramai bawa tauhid tak betul tu. Ada yang nak bawa tauhid macam mana? Pergi duduk hutan tu. Pergi duduk hutan, la ilallah. Itu satu passion. Ada nak dapat tauhid, kena buat liang kubur, duduk dalam liang lahat zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada tak? Tak tauhid bukan macam tu tauhid. Bukan. Nanti belajar insya-Allah. Pasal dia mesti dapat faham, lepas tu latihan. Dan latihan tu buat macam mana? Latihan ni atas syarah ulama macam ni. Apa dia? Dan tauhid ni dia berakidah, dia hati. Dalam masa yang sama, jasad. Kita pula ada istilah zahir, batin. Zahir kena buat kerja zahir, batin kena buat kerja batin. 2 in 1 kat kita bahasa itu. Maksudnya apa? Kita ada makan, minum, anak, isteri, tanggungjawab dengan makhluk, ada. Masa yang sama ada tanggungjawab batin dengan khalik makhluk. Dua-dua kena hidup. Tinggalkan tanggungjawab dengan Allah, batin tak hidup dengan Allah Ta'ala, rosak hubungan dengan Allah Ta'ala. Duk gaduh pergi bukit, duk zikir la ilaha illallah umpamanya, tinggal tanggungjawab anak, isteri, jiran, tetangga, orang jahil, orang awam masyarakat, maksiat apa tak boleh tegur, benda batil apa kita tak ajar orang untuk betulkan akidah balik, tak betul juga. Meninggalkan tanggungjawab hukukul ibad, tak selesai juga. Okey, siap. Baik, di atas mahalnya kalimah syahadah ni, begitu ramai yang tak dapat memahami makna kalimah ini, ramai sangat tuan-tuan. Bukan saja di kalangan orang awam, bahkan para ilmuwan pun masih ramai yang tercengang-cengang memahami maknanya dengan sempurna. Kalau saya sebut ni, pertama sekali dia akan kata tak ramai yang faham ni. Khas saya nak sebut bukan orang lain, saya. Sebelum saya betul-betul istilahnya berguru dengan guru yang memang saya yang kita pakar dalam ilmu tauhid ni, bukan saja dari segi teori tapi praktikal. Saya sebelum mengaji tu dengan dia tu, saya ustaz dah, bohbi bahasa itu. Ustaz, orang lah panggil ustaz. Kita tahulah, kita tahu boleh ustaz ni maksudnya ustaz pula. Saya bukan ustaz sekolah kebangsaan, bukan lepasan sekolah menengah kebangsaan. Saya mengaji pondok. Bohbi bahasa itu. Pondok pun bukan pondok durian, bukan pondok apa Ustaz Kazim, bohbilah contoh kan. Bukan pondok orang-orang tua, bukan pondok pondok jaga tu memang teruk
Bukan pondok ibu-ibu terlanjur. Sorry kan. Ada pondok itu. Bukan pondok-pondok yang orang tua yang nak mati. Dah, pondok untuk jadi ulama sejati. Apa biar saya tu. Pondok nak jadi tok guru. Pondok yang nak jadi ahli pakar nahwu, soroh, balaghah, tauhid, usul fiqh, tafsir, hadis. Pondok tu. Kalau atas pondok tu tempat saya duduk lah ni, pondok arwah Tok Guru Pak Teh. Tu kalau Perak ni yang tu lah bahasa dah. Pondok tu saya duduk. Bila saya ngaji tauhid tu macam mana? Saya lah saya sebut tu. Saya mengajar dah masa tu. Ngaji mengajar dah. Ngaji pun mengajar bukan mengajar biasa. Arwah Tok Guru tak ada. Antara kami yang duduk mengajar tu, guru anak-anak murid dia, saya lah. Ramai lagi lah hal lain. Saya pun bukan tenaga yang paling banyak mengajar. Tapi antara yang mengajar kat pondok tu saya. Saya ni bukan mengajar sekolah kebangsaan. Saya mengajar ilmu pondok lah. Saya mengaji dengan Tok Guru yang ajar tauhid ni. Macam mana? Dia kata, aku tak faham lagi la ilaha illallah ni. Saya sebut saya tu. Kalau saya dah ngaji pondok, saya dah ngajar pondok, saya ngaji tu, saya kata saya pun tak faham tauhid lagi. Orang lain ni je lah ahli tauhid kot. Yang tu kot bahasa tu. Tu yang saya tulis tu. Saya kata para ilmuwan pun masih ramai yang tercengang-cengang nak memahami makna dengan sempurna. Memang kalau tak belajar betul-betul kan memang tak faham. Jadi insya-Allah mudah-mudahan majlis yang kita buat macam ni memang untuk hari ni nak habis khatam semua, faham sekali, semua sekali. Pandai lah kalau boleh buat kan. Mesti makan masa. Syarat ilmu ni dia tulu zaman, makan masa. Satu, saya mula-mula cadang tadi tak baca juga mukadimah ni, cadang saya. Terus nak masuk bahas. Tapi rasa tak boleh juga. Kena baca kat mukadimah ni supaya sekurang-kurangnya setakat hari ni yang mana boleh dapat satu hal. Tapi macam mana? Duk taram ni macam mana? Bila lagi aku boleh belajar nak sambung. Apa dia tindakan susulan, di mana lagi majlis yang khas nak sambung ni supaya faham matang betul-betul la ilaha illallah ni. Di mana? Dan tuan-tuan mengaji nanti saya nak sebut gini. Pasal saya pun jadi gitu, tahu mana? Tuan-tuan boleh banding nanti tengok orang ni ngajar, orang ni ngajar. Orang ni ngajar, orang ni ngajar. Bukan tujuan untuk memperkecilkan orang, tapi nak kata mahalnya apa yang tuan-tuan mengaji. Tuan-tuan ada, oh dia ajar la ilaha illallah, satu je. Ui, special lagu dapat ni. Memang special kan? Satu, di atas saya dapat special tu. Dan bukan semua orang boleh pergi ngaji, jumpa Tok Guru pula, pergi India pula, nak duduk pula sebulan Ramadan pula tu. Saya bukan baru sekali, banyak kali dah pergi tuan. Tu pun duk bodoh lagi. Saya rasa saya kongsi dengan tuan-tuan kot, mana yang boleh. Pasal terus saya pun saya kata masih ramai tercengang-cengang. Saya pun tercengang-cengang nak memahami dia. Jadi saya nak share dengan tuan-tuan supaya jangan tercengang dah. Dan walaupun orang kata apa, dia makan masa, sekurang-kurangnya tahu dah apa benda nak cari. Macam tu kot. Okay, lalu kalau saya sebut sekali lalu, jadi mana dia contoh para ilmuwan pun masih ramai yang tercengang-cengang memahami maknanya dengan sempurna. Mana dia? Saya nak guna satu istilah yang memang dipakai di kalangan ahli-ahli tauhid, bahas la ilaha illallah ni. Apa dia? Nafi isbat. Itu memang bahasa yang selalu disebut lah. Pasal dalam la ilaha illallah ni ada istilah nafi isbat. Ada orang tak biasa dengar pun. Ada orang biasa dengar, dia tak tahu nak nafi apa, nak isbat apa. Ya, tahu. Jadi bila tak tahu apa faham, tu yang tak tahu tu bukan orang awam, ustaz. Orang awam memang tak tahu apa. Ustaz pun tak tahu, ustazah pun tak tahu. Nafi isbat tak bisa dengar, tak bisa dengar. Ustazah kan, bukan ustazah biasa, selebriti pula tu. Masuk TV, tanyalah ustazah. Macam tu kot. Tapi ustazah mana tak tahulah kan. Okay. Baik.
Jadi dia memang akan ada makna yang sangat hebat nanti, insya-Allah kita belajar situ. Sebab itu tak sah Islam, begitu juga tak sah iman, tak sah ihsan, melainkan mesti wajib bersyahadah la ilaha illallah. Sebab orang kafir nak jadi Islam, dia kena mengucap kalimah syahadah. Kita yang dah Islam dengan mak bapak kita ni tak mengucap pun untuk jadi Islam. Pasal mak bapak kita Islam, kita hukum Islam. Macam mana nak upgrade iman? Mesti kena faham la ilaha illallah. Tu nak dapat iman. Betul macam mana nak dapat ihsan? La ilaha illallah juga. Mesti ambil faham makna dia. Baik. Risalah kecil ini yang kita duk pegang ni tampil untuk memberi sedikit khidmat untuk menyediakan coretan ringkas bagi mencapai maksud yang sangat mulia ni. Satu memang ringkas sangat lah. Tuan-tuan dengar saya tu cerita ni pun baca habis lah. Dia dekat tu lah. Benar lah. Senang pun saya bagi tuan-tuan cerita kat saya lah. Kalau boleh cerita saya puas hati, sama macam saya faham, okey. Kalau tidak, kalau awal-awal nak kantai, duduk tunggu. Macam tu kot bahasa dah. Baik. Jadi coretan ni sangat ringkas. Walau bagaimanapun di atas ringkas ni ia berbentuk matan. Ia ni inilah nota saya buat ni. Ia amat ringkas, memang ringkas sungguh. Wajib berguru untuk memahaminya. Kena berguru Dan tuan-tuan nak kena berguru paling besar dengan saya yang tulis. Kalau tu yang sebaik-baik kitab kan, kita mengaji dengan siapa yang tulis kan. Saya tulis ni pula, saya bukan tengok kitab saya tulis, tak? Apa yang saya dah mengaji, saya dah faham tu saya tulis. Jadi maksudnya semua ni ada dalam dada saya. Semua ni yang tuan-tuan tanyalah tak mana corner apa pun, tanya. Semua saya ada dulu sebelum ada ni. Satu kaedah kitab tentang kena faham disiplin macam ni. Satu, dia tuan-tuan mesti ambil setiap ilmu daripada orang yang setiap apa yang dia nak tulis dah ada dalam batin dia. Orang macam ni kita kena ambil ilmu. Tuan-tuan dengar elok je tu. Dengar. Kita ambil faham tentang ni dulu sudah. Rasulullah dia terima Quran daripada Jibril. Jibril ajar Nabi SAW Quran. Dia bukan macam ni tau. Dengar. Dia bukan bawa Quran 30 juzuk pergi ke Rasulullah, ya Muhammad, ni Quran, ambil bacalah, ikra. Soal macam tu kan? Macam tu kan? Bukan tak? Macam mana? Tak ada apa-apa nota. Kita pun belajar sejarah kan. Iqra. Jibril peluk sampai 3 kali kan. Pasal apa tu? Nak menunjukkan kaedah mengaji bukan bagi kitab baca, bukan. Apa dia? Talaki. Tak ada bertulis pun. Dengar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengar ni tu. Khalaqal insana min 'alaq. Turun ayat Quran tu kan. Baca balik. Lekat tak lekat? Jadi Rasulullah nanti dia nak sampai ke sahabat yang mana hak dia terima Jibril tu 100% kopi masuk faham betul cerita kepada sahabat unzilat alayya Quran, apa dia, aku diturunkan Quran saat ni faham apa ada juru tulis dia. Jadi tulis tu bila dah ada kat Rasulullah, tulis. Kaedah ulama-ulama kita pun macam tu kan. Apa dia? Dah ada dalam dada, dah dengar, hafal, dah duduk dalam ni dah faham betul-betul dah. Macam mana? Baru mengarang. Jadi dia mengarang ni dia ambil mana? Ambil yang dalam dada ni. Boleh.
Saya pun saya tulis ni, saya bukan tengok kitab kan. Boleh. Boleh. Kalau ada pun panduannya, tapi apa saya tulis tu apa yang saya dah faham. Boleh. Memang saya duk mengajar dah hak tu. Boleh. Saya duk mengaji hak tu, saya mengajar hak tu. Boleh. Tu saya tulis. Semua ulama kita disiplin dia menulis kitab macam ni. Kita nak mengaji cari tok guru macam ni. Saya ngaji tu pasal tok guru berhabak tu. Tok guru yang memang kadang-kadang dia tak tulis kitab pun, tapi dalam kitab tu semua dia tahu. Kita sebut lah kitab apa. Semua dia tahu. Dan dia sebut tu walaupun dia tak sebut kitab mana, dia tahu ini maksud kitab ni. Satu. Okey. Yang tu sepatutnya orang yang kita nak ambil ilmu. Jadi asal nak sebut macam mana? Yang kita mesti ambil daripada guru yang sempurna. Orang yang betul-betul faham. Kalau nisbah kitab sebaiknya daripada pengarang itu sendiri. Dengar. Pengarang pun dia akan disiplin apa yang ada dalam dada dia tulis. Dengar elok ya tu sikit nak sebut. Zaman sekarang tuan-tuan payahlah nak cari macam tu. Kebanyakannya macam mana? Dengar. Dia tak ada apa pun. Ada yang tak biasa mengaji pun. Lepas tu buka kitab. Lepas tu baca. Internet kalau buka internet. Buka YouTube pasang. Dia tak pernah belajar apa pun. Baca. Lepas tu menulis buku. Menolak fahaman fanatik sifat 20. Contoh. Buku dia. Tauhid salaf mengikut akidah Nabi SAW. Tulis. Tanya guru dia, hang belajar oleh siapa? Buku banyak ada, kitab banyak, hadis ada, internet ada, kita boleh akses. Takkan nak tunggu berguru baru nak boleh tulis. Tu yang ramai lah ni merapu. Memang berani sebut merapu kan? Kalau kita tak ada ilmu, kita tak kerti nak milih. Yang tu yang hak menulis. Bila masuk balik dalam YouTube, ngajak pula dalam YouTube, lepas tu ngajak ni dapat jawatan pula tu, dapat pula PhD contoh. Lepas tu dia mengajak anak murid dia pun sama agak macam tok guru dah. Betul, komen dalam YouTube, komen dalam Facebook, komen dalam WhatsApp. Baca rujukan lagi mana dalil. Wow. Berguru tak pernah sekali pun, tapi kaedah dia apa? Tanya dalil. Mana dalil? Guru tak pernah tanya. Siapa guru hang? Tak perlu tanya guru. Guru aku Quran dan hadis. Cukup banyak kan amalan ni. Okey, sikit situ. Nak sebut proses mengaji. Tuan-tuan, kalau mengaji akademik macam tu, tuan-tuan agak-agak macam mana? Dia doktor, dia buka klinik. Apa? Hang kelulusan mana? Kelulusan apa mana-mana? Kelulusan aku doktor lah, buku banyak. Aku tengok YouTube, internet apa, semua ramai doktor ada. Doktor ni syarah macam ni. Aku baca buku, aku buat kajian. Ni, aku buka klinik. Agak-agak macam mana? Tak kena tangkap, tak kena apa? Disita oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM saja. Betul saya buat. Buat ubat ni apa ni? Saya buat ubat sendiri. Sebar satu Malaysia ni ubat apa? Penyakit puan, penyakit tuan. Ni, ambil. Agak-agak macam mana? Dia tengok makan mampuih orang. Salah tak? Apa masalah? Kau belajar kat mana? Hang lulusan mana? Ilmu dunia ramai orang betul piawaian dia ambil cara macam tu. Tapi ilmu tauhid tak ada. Tu masalah. Orang tak faham disiplin ilmu tauhid ni. Orang duk faham ilmu tauhid,
dia bukan eksklusif, kata dia, untuk orang tertentu je ajak. Aku boleh ajak tauhid. Ajak tauhid. Hang tahu apa tauhid? Yang tu. Cuba hang ajak jadi doktor pakar bios dia. Ajak pakar bios. Hang pandai pula tak boleh. Tapi tauhid, kalah kita, tuan-tuan. Dia komen lah. Pakar. Kita tanya ayat Quran, dia jawab tafsir tu. Rujukan tafsir, terjemahan gini. Pakar. Amal pegang sikit ke sana. Jadi risalah ni sebagai tapak saja kepada mubtadi. Maksud mubtadi ni beginners, orang nak belajar. Yang perlu belajar, perlu berakar tunjang ke dasar bumi. Itu sebagai bahasa kiasan saja, agar menumbuhkan pokok tauhid. Pasal bila akar betul, pokok dia elok, insya-Allah. Jadi nak tengok akar elok tak elok macam mana? Tengok pokok dia. Kalau pokok dia tengok bermasalah, mesti tauhid dia bermasalah. Okey, siap itu. Yang kalau dah akar dia elok, tumbuh pokok elok, berupaya berbunga dan menghasilkan buah tauhid setiap masa 24 jam. Apa dia buah tauhid 24 jam ni? Tengok saya sebut satu pepatah. Kalau faham tauhid betul, orang mengaji tauhid betul, tutup guru tauhid duk ajar, dia mesti sampai tahap macam ni. Apa dia? Kita akan faham dia ni dekat, tetapi tak bersentuh dengan kita. Siapa dia tu? Allah. Allah ni dekat ke jauh dengan kita? Dekat. Alhamdulillah. Mana? Dekat ke jauh? Dekat. Satu, duk faham Allah atas arah ni okey ke? Sewil. Siapa? Arah jauh. Bulan pun jauh, ipoh pun jauh. Allah dekat ke jauh? Dekat. Jadi pahaman Wahabi tak betul. Tuan-tuan, muskil itu kalau tuan-tuan duk dengar orang selalu duk sebut, zaman ni memang banyak sangat orang ajar tauhid tu. Sampai dia kata macam mana, nak kita berdoa saja dah tak, kita tak betul dulu. Dia kata apa? Kita berdoa angkat tangan macam ni. Tu menunjukkan Allah duduk di arasy. Kata apa? Kita berdoa ni. Dia kata kalau Allah di mana-mana, kena berdoa macam ni. Doa macam ni, 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 doa macam ni. Kata apa? Allah di mana-mana. Pula. Kalau macam ni Allah duduk di langit, Tuhan menghadap kiblat, Allah duduk depan. Sembahyang, mata dia tengok tempat sujud, duduk Allah kat situ. Yang ni kiblat doa sikit situ. Entah macam-macam lah ni akidah kita dah dengar. Lani kadang-kadang dia buat title akidah ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah, tapi tengok video dia semua Wahabi. Kalau dia tu akidah Wahabi, senang kita faham. Tapi akidah Wahabi itu, dia buang Wahabi itu, dia kata ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia buang lah 5 orang, 6-7 orang ustaz yang pada dia ahli sunnah wal jamaah, padahal semua Wahabi. Okey, itu. Apa dia Wahabi tu tak faham, ngaji. Baik, jadi nak faham apa nanti sampai tahap Allah ni dia sangat dekat, tapi dia bukanlah dekat tu bersentuh dengan kita. Subhanallah. Bukan sebelah kita, bukan dalam kita, bukan sebati dengan kita. Subhanallah. Allah kan gitu. Yang tu kita akan belajar nanti prinsip-prinsip akidah la ilaha illallah, laisa kamitslihi syai'un, insyaallah. Dan pula Allah ni terasing. Apa maksud terasing? Allah lain, kita bukan Allah. Kita makhluk Allah. Allah lah. Jadi asing tak? Asing. Walaupun asing tapi tak berpisah. Bukan asing ni Allah duduk arah, kita duduk di sini, kan? Dan dekat, bukan pula duduk sekali yang kita pergi jamban dia ikut. Bukan maksud dia macam tu. Ada orang faham macam tu, kan? Subhanallah. Jadi macam mana nak faham tu? Nanti ya, baru duduk baca mukadimah, belum syarah pun lagi, baru sekadar untuk tunjuk tak. Macam mana nak faham? Macam mana nak mengaji? Baik.
Dengan kita belajar tauhid ni nanti, semoga dikurniakan jalan yang lurus seperti mana yang kita minta sentiasa dalam solat. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan lurus. Jalan lurus tu kiasan bahasa, bukan highway, bukan. Apa dia jalan lurus? Tauhid. Bahasa ulama sebut macam tu. Jalan lurus apa? Tauhid. Jalan lurus nak tahu tauhid, nak tengok siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan orang-orang yang telah Engkau ya Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa dia? Orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat besar tauhid ni. Siapa dia? Ditunjuk dalam ayat Quran lain, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi apa dia jalan lurus tu? Tauhid. Tauhid macam mana? Ni martabat dia. Ada jalan tauhid para nabi. Ni paling besar. Cuma kita nak duduk tauhid para nabi, kita hanya boleh duduk atas syarah ulama. Untuk duduk tauhid nabi bukan senang. Tapi kita boleh duduk tauhid pewaris nabi. Itu paling tinggi. Nombor satu. Nombor dua, jalan tauhid siddiqin. Nombor dua. Nombor tiga, jalan tauhid syuhada. Syuhada ni selalu kita dengar orang mati syahid. Syuhada mati syahid tu suku. Atas istilah ulama, tauhid syuhada ni dia bukan nanti mati dalam perang, tapi istilah dia, iman dia, iman orang mati syahid. Kita pun kalau tak mengaji betul-betul, kita dah faham nak jadi orang mati syahid macam mana? Kena mati ya dalam perang. Tu yang ramai lah ni nak perang tu. Tambah pula kafir tu jahat lah ni. Apa sikit macam mana? Kita perang 13 Mei. Belum tentu 13 Mei mau dapat mati syahid. Belum tentu. Mati dalam perang pun belum tentu mati betul. Mati dalam perang lawan orang kafir contoh, tapi tak semayang. Itu tak semayang. Yang akidah tak betul, suku bila mau ngaji akidah. Bahkan saya nak sebut gini sikit, syuhada. Pasal Nabi memang martabat tinggi walaupun dia tak mati medan perang. Ada orang salah faham tuan-tuan bab akidah ni. Dia kata apa? Nabi pun mati atas katil. Memanglah mati atas katil. Tapi iman dia, cuba jawab, siapa tinggi lagi, Nabi ke orang mati syahid? Jangan salah jawab. Ada orang kata, Nabi pun tak mati syahid nak. Apa pula? Bukan mati syahid tu sampai mati syahid ni kalah para Nabi. Tak. Nabi tak perlu mati syahid dalam perang untuk dia dapat martabat tu. Bahkan dengan dia mati atas katil pun martabat dia lagi tinggi daripada orang mati syahid tu. Satu ulama dah susun tu martabat tu. Isyarat pada Quran, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi atas susunan tu jalan nabi, maksudnya pewaris nabi, lah ni yang ada pewaris nabi lah. Jalan siddiqin, syuhada, salihin. Nak menunjukkan apa dia? Iman ni ada martabat-martabat dia. Kita selalu dengar ada iman, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu. Macam mana pun saya mengaji khas guru duk ajar, ada iman nama iman salihin, iman syuhada, iman siddiqin, iman pewaris Nabi. Macam mana nak hasilkan satu-satu martabat iman tu? Memang kena mengaji. Jadi yang kita akan belajar ni apa? Hak bawah sekali tu. Nak jadi iman soleh. Amal soleh dah biasa dengar. Kita mengaji ni kalau tengok amal soleh lah. Amal soleh. Sembahyang fardu amal soleh lah. Pakai jubah ke kopiah, pakai jubah ini tudung apa, amal soleh lah. Amal soleh. Iman soleh macam mana? Iman soleh kena mengaji. Baru tahu iman soleh tu macam mana. Iman nak dipanggil iman soleh tu. Sikit soal.
Pasal kita baru mukadimah ni, nanti sagi kedua baru nak masuk pelajaran. Bisa dengar tak iman soleh? Tak bisa dengar. Ni anak soleh tak? Cik, senyum. Anak soleh tak? Main masjid, anak soleh tak? Takkan tak soleh kot. Anak soleh dari sudut amalan ni, amalan soleh. Tapi main masjid pun tidur, gagal tu. tak soleh lagi. Sorry dah saja usik-usik tu, kena usik ke tu pun. Baru kita kena. Betul juga. Main masjid kita sendiri boleh tahu, main masjid tapi merapu, belum soleh. Tengok rupa soleh. Dah pakai jubah serban macam ni, iman soleh lah. Tak, pakaian soleh, pakaian orang-orang soleh. Pasal soleh ada soleh amal, pakaian, syiar soleh. Ada batin soleh. Batin soleh ni yang kita tak bisa dengar ni. Macam mana batin soleh, iman soleh? Memang kita akan belajar nanti. Nak belajar sekurang-kurang iman ni mesti iman soleh. Jadi apa dia tu nanti ya lagi jumpa. Ni baru mukadimah. InsyaAllah fresh sikit lagi. Lompat kan, terjun dalam kolam kan, bagi fresh sikit. Bila ngantuk sambung nanti bagi fresh. Ni bukan kursus sampai petang tau. Kalau sampai petang pergi. Sepatutnya berapa tahun tauhid kursus? Setahun juga sampai mati. Alhamdulillah. Itu yang Rasulullah kata apa? Talabul ilmi minal mahdi ilal lahad. Belajar ni daripada buayan sampai ilal lahad. Cuba syarah sekali lalu tengok. Ilmu apa nak belajar daripada buayan sampai ilal lahad? Ilmu sembahyang. Ilmu sembahyang sat yang belajar senang. Dengar semua je lah. Duk ajak tu ambil wudu. Bukan sampai buayan ilal lahad, tak payah. Ilmu apa? Taekwondo. Sampai ilal lahad nak belajar, tak payah lah. Dah dapat black belt 7 dan pandai lah. Tak gaduh belajar lah. Apa dia ilmu nak belajar daripada buayan sampai ilal lahad? Ilmu tauhid. Lagi jumpa guru, lagi duk jumpa, lagi duk hidup, selagi tu kena belajar dan duduk di bawah orang bimbing tauhid. Okay. Baik. Jadi asal saya nak sebut tu, macam mana nak dapat iman solehin tu. Okay, sekali lalu kalau sebut iman soleh ni maksudnya batin. Batin kita soleh. Kalau amal soleh, pakai baju, nampak soleh lah. Tapi sebenarnya nak soleh tu apa? Hati. Nah hati ni nak soleh bila? Hati ni jaga. Dia perangai dia berbalik-balik. Dan dia boleh berbalik-balik dalam masa yang sesingkat mungkin. 1 saat dia boleh balik. Ni mula-mula main ni. Semangat bukan main. Tinggi melangit. Main duduk-duduk mengaji. Habis. Balik dulu. Dan boleh bertukar tau. Sekelip mata tak percaya dekat. Betul tak betul tu tak tiba diri ni. Mula-mula main semangat. Dia main duduk je. Balik lagi tak masuk lah. Kenapa? Hati boleh berbalik bila-bila. Tambah pula kalau ada cabaran. Tambah pula kena sekeh, kena katuk macam mana. Tambah pula nafsu diusik. Lebih kurang bahasa itu. Lagi susah nak duduk Tambah pula berasap punggung. Panas punggung tu. Pasal apa? Pasal dia kena usik, kena perbetul, kena repair. Kalau tak kena repair tak apa. Kalau kena gosok belakang jeduh, tak apa, besok tak apa. Tapi kalau kena jolok, kena sekeh, kena cubit, kena siut api. Panas ni. Aku tahu sikit itu. Saya nak tunjuk apa ni? Ni cabaran mengaji. Saya nak tunjuk tahu mana? Batin. Pakaian duk pakai jubah tu kepiah tu tak tukar, tudung duk pakai. Tapi hati berbalik-balik. Jadi iman ni soleh ni jangan. Iman hati tak berbalik lah. Iman soleh ni sekurang-kurang martabat mutmainnah yang nak kena sampai. Pasal duduk iman soleh ni maksudnya mutmainnah. Okay.
Sekali lalu saya sebut itu, jadi itu sekadar sekali lalu mukadimah untuk tengok apa yang kita nak belajar ni. Maksudnya kita tangguh dulu, rehat sementara untuk masuk sesi kedua. Sesi kedua ni baru nak masuk pembincangan sejauh mana boleh lalu tu, tengok masa lagi ya. Sebelum tutup ni, soalan kalau ada sekitar apa yang mukadimah saya sebut sekali lalu. Ada soalan? Ada, tangguh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Yang belum ambil risalah ada 30. Yang muslimat semua dapat. Okey, pukul 11 kita masuk balik. Relax kepada tuan guru, tuan guru saya masuk balik ke dalam surat yang jadilah masa ni. jadi